Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sains tahun 2 hari ini, Khamis 6 Mei 2021 bersamaan 24 Ramadan 1443 Hijrah. Muallim akan membuat ulang kaji pelajaran unit 1 hingga 4. Okey, selama 5 bulan kita bersekolah, kita sudah belajar sebanyak 4 unit, iaitu unit yang pertama, kemahiran saintifik; unit yang kedua, peraturan bilik sains; unit yang ketiga, manusia; unit yang keempat, haiwan. Okey. Jadi, hari ini muallim akan ulang kaji satu persatu unit untuk kita ingat semula apa yang telah kita belajar. Okey, baik. Yang pertama, unit 1, kemahiran saintifik. Murid-murid boleh ambil buku teks dan buka muka surat 15, tengok pada saya ingat. Okey, baik. Saya ingat. Apa yang kita belajar dalam unit yang pertama, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ini dia terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Mari kita pergi satu per satu. Baik. Kemahiran proses sains ini dia terdiri daripada 4 kemahiran. Yang pertama iaitu memerhati, iaitu kita menggunakan deria yang terlibat untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena. Ini apa yang telah kita belajar. Kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Kita menggunakan deria yang ada pada diri kita untuk mengumpul maklumat. Yang kedua, kita juga telah belajar bagaimana kita nak kelaskan, mengelas. Kelaskan, kita kena pasti ciri-ciri sepunya dan berbeza pada objek, kemudian asingkan dan kumpulkan. Contohnya, kita tengok pada haiwan, bagaimana cara pembiakan dia. Ada yang cara pembiakan haiwan bertelur. Ada cara pembiakan haiwan dengan melahirkan anak. Jadi kita boleh kelaskan haiwan-haiwan tersebut. Itu proses yang kedua, iaitu mengelas. Baik, terus. Yang seterusnya, mengukur dan menggunakan nombor, iaitu ukur dan gunakan alat dan unit piawai yang betul. Mengukur, kita belajar sentimeter, milimeter, kilometer. Okey, yang seterusnya berkomunikasi, iaitu selepas kita memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, berkomunikasi iaitu menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk. Okey, yang seterusnya kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Ingat, spesimen ni adalah bahan kajian.
Yang ketiga, melakak spesimen, bahan kajian, peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang seterusnya, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Selepas kita membuat satu kajian, mestilah kita membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Baik. Dan yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, itu ulang kaji apa yang kita belajar dalam unit yang pertama, kemahiran saintifik. Baik, kita pergi ke unit yang kedua, peraturan bilik sains. Murid-murid boleh buka muka surat 22 dalam buku teks. Tengok pada saya ingat. Mesti. Apa yang mesti pelajar ingat? Peraturan bilik sains. Yang pertama, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Yang kedua, bersihkan semua alat dan wadas selepas digunakan. Yang ketiga, simpan alat dan wadas ke tempat asalnya semula selepas digunakan. 4. Buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Yang kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Yang keenam, maklumkan kepada guru jika ada murid yang cedera. Yang ketujuh, maklumkan kepada guru jika alat dan wadas rosak atau pecah. Yang ke-8, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Itu ulang kaji bagi unit yang kedua. Seterusnya, unit yang ketiga, murid-murid boleh buka muka surat 34. Tengok pada ruangan saya ingat. Okey, ingat. Murid-murid mesti ingat yang apa kita telah belajar, iaitu manusia membiak secara melahirkan anak. Manusia membiak secara melahirkan anak. Okey. Peringkat tumbesaran bagi manusia iaitu daripada bayi kemudian membesar menjadi kanak-kanak, seperti mana yang muallim sebut dalam kelas. Kamu sekarang ni dalam fasa kanak-kanak, kemudian kamu akan membesar menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Itu peringkat tumbesaran manusia. Okey, kita akan mengalami perubahan. Seseorang manusia akan mengalami perubahan apabila dia semakin membesar, iaitu yang pertama, saiz. Yang saiz dia akan berubah, kemudian tinggi pun dia akan mengalami perubahan dan juga berat. Ini 3 yang kamu kena sentiasa ingat. Apa yang manusia mengalami perubahan apabila meningkat besar. Okey, yang keempat, tumbesaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Walaupun kamu sekarang berumur 8 tahun, tapi berbeza antara kamu dan
kawan-kawan kamu. Dia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Yang kelima, seorang anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Anak apabila melahir seorang anak, dia akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Antara ciri yang diwarisi ialah mungkin akan sama warna iris mata ataupun mungkin akan sama dari segi warna kulit ataupun mungkin akan sama dari segi jenis rambut. Sama ada dia akan mewarisi daripada ibu dia ataupun bapa. Baik. Seterusnya, unit yang terakhir yang telah kita belajar selama 5 bulan iaitu unit yang keempat. Unit keempat, murid-murid boleh buka muka surat 47, buku teks muka surat 47. Dalam saya ingat, mesti jadi maksudnya murid-murid kena ingat. Yang ini muallim dah terangkan 2-3 kali di dalam kelas secara bersemuka, iaitu haiwan. Cara haiwan membiak dia terbahagi kepada 2, iaitu bertelur dan melahirkan anak. Ingat ya, kalau manusia hanya melahirkan anak, tapi haiwan, cara haiwan membiak dengan bertelur dan juga melahirkan anak. Dan cara haiwan membiak dengan bertelur, dia ada bertelur secara banyak, ada haiwan bertelur secara sedikit. Sebagai contoh, haiwan yang bertelur secara banyak, kupu-kupu, buaya, ikan, katak, kura-kura, semut. Ini dia bertelur secara banyak. Manakala ada haiwan yang bertelur secara sedikit, sebagai contoh ayam, angsa, burung, penguin. Ini antara kelas pada bertelur sedikit. Manakala ada haiwan yang membiak secara melahirkan anak, sama juga yang bertelur tadi, ada yang melahirkan anak secara banyak, ada yang melahirkan anak secara sedikit. Murid-murid pernah perhati tak kalau ada kucing. Kucing kalau dia melahirkan anak 2 ataupun 3 atau 4 ekor sekali dia melahirkan anak. Lagi ada haiwan yang melahirkan anak banyak, contoh dia kucing, arnab, landak, serigala. Ini yang melahirkan anak secara banyak. Dan ada haiwan yang melahirkan anak secara sedikit, iaitu dia melahirkan anak hanya seekor demi seekor sahaja, iaitu contoh dia gajah, panda, tenggiling, ikan lumba-lumba. Dia melahirkan anak hanya seekor. Tidak seperti haiwan ini, iaitu kucing, anak ni, dia melahirkan 3-4 ekor sekaligus. Okey. Yang seterusnya, ingat, ada haiwan yang apabila dia telah bertelur ataupun dia telah melahirkan anak, ada yang serupa dengan induknya. Keluar-keluar dah sama seperti induknya. Contoh, lembu, badak air, harimau, belalang, beruang. Ini apabila dia melahirkan anak,
keluar sahaja anak dia, maka ia menyerupai induknya. Tapi ada haiwan yang anak dia tidak serupa dengan induknya. Maksudnya dia menjadi sesuatu yang lain dahulu sebelum menjadi katak, menjadi haiwan yang dewasa. Contohnya katak, rama-rama, nyamuk, kumbang kura-kura. Tengok apa ni, kita boleh tengok dalam kita hidup. Contohnya katak dibagikan. Yang ni kita dah belajar pada 2 minggu lepas, iaitu bagaimana telur katak ini dia tak terus menjadi katak dewasa, tetapi dia menjadi berudu. Selepas menjadi berudu, barulah dia menjadi anak katak. Selepas menjadi anak katak, barulah menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa akan bertelur. Maka begitulah kitaran hidup dia. Ini boleh murid-murid refer balik pada video Muallim pada 2 minggu lepas, yang mana kita belajar mengenai kita hidup haiwan. Begitu juga dengan lembu. Tengok lembu ni, itu yang keluar-keluar anak lembu yang baru lahir ni, dia terus menyerupai induknya. Maka kita hidupnya, dia akan tumbuh besar menjadi anak lembu. Anak lembu menjadi lembu dewasa, dan lembu dewasa akan melahirkan anak lembu yang baru lahir. Maka begitulah kitaran hidup dia. Okey, baik. Okey, itu sahaja apa yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu kita nak mengingat semula, kita nak ulang kaji semula unit 1 hingga unit 4 dalam sains tahun 2 ini. Jadi tugasan pada minggu ini, ada Muallim sediakan kuis. Nanti kamu boleh tekan link kuis yang Muallim sediakan. Kamu boleh jawab kuis yang Muallim sediakan. Kemudian di situ Muallim akan nampak siapa yang menghantar tugasan ataupun siapa yang menjawab kuis. Tulis nama elok-elok, nama betul-betul, dan Muallim akan nampak siapa yang menjawab kuis. Okey. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah sama-sama kita berdoa supaya Allah angkat penyakit COVID-19 ni, untuk kita dapat semula kembali ke sekolah untuk belajar secara bersemuka. Itu sahaja untuk kali ini, video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.